Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil azmani wal anai. Walhamdulillahil malikil haqqil mubin. Alladhi habana bil imani wal yaqin. Walhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم افتح قلوبنا للعلم واشرح صدورنا للعلم wafsah lisanana lil hifz warzuqna li'amali. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah hati kami untuk ilmu, lapangkanlah dada kami untuk ilmu, fasihkanlah lisan kami untuk menghafaz, dan rezekikanlah kami untuk mengamalkannya. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wassalam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sejuk hati saya tengok sekian lama berkurung di rumah. Maka Allah izin kita untuk bersemuka hari ini. Alhamdulillah, terima kasih kepada pihak penganjur Masjid Negara, ya, di bawah kelolaan yang berbahagia Ustaz Zahir dan Ustaz Syamuddin serta rakan-rakan, ya, yang bertengkus lumus untuk menjayakan juga kuliah bagi memenuhi santapan rohani kita semua. Bukan kata tak boleh secara online tu santapan rohani, dia berbeza dengan bertalaqi, betul tak? Siapa rindu? Rindu kan? Kalau tak rindu tu kami tak datang, Ustazah. Kami biar kamu seorang-seorang hari ni. Baik. Alhamdulillah. So Allahumma salli Muhammad. Tajuk yang diberikan pada saya ialah misteri keluarga, tanggungjawab nafkah kepada anak dan cucu yang miskin. Ada ketanggungjawab kepada anak dan cucu yang miskin? Kupasan saya hari ini, kita mula-mula kita tengok takrif dululah. Apa-apa tengok takrif dulu supaya kita faham nafkah tu apa. Ya? Kalau tengok pengertian nafkah ni, saya petik daripada kitab Lisanul Arabi karangan Ibnu Manzur yang menyebut bahawa nafkah ini dari sudut fiqh merujuk kepada perkataan nafaqah, nafkah, infaqun, kemudian yanfiqu, anfaqa yanfiqu infaqan, anfaqa yanfiqu infaqan. Ataupun kita tengok perkataan infaqan tadi tu bolehlah diterjemah sebagai menghabiskan, ataupun seseorang membelanjakan hartanya. Kita infak tu, sebab infak Ramadan, infak ni Ramadan kan. Lepas ni mesti sinonim dengan perkataan infak tu. Infaqan ataupun infaqata tadi diterjemahkan sebagai belanja makan untuk hidup. Itu nafkah. Ya. Jadi nafkah juga bererti mengeluarkan ataupun membelanjakan sesuatu. Contohnya bila seorang itu sebut saya nafkahkan harta saya. Dalam bahasa Arab sebut as-sarfu, dia macam berserak harta tu dibelanjakan, bererti bahawa dia telah membelanjakan harta itu, disebut infak. Itu menurut Dr. Wahbah Zuhaili. Siapa kenal Dr. Wahbah Zuhaili yang menulis tafsir Al-Munir? Hazlin tahulah tu, sebab kita mengaji kitab tu kan. Tafsir Al-Munir karangan almarhum Dr. Wahbah Zuhaili yang mengatakan bahawa nafkah dalam penggunaan istilah biasa ia bermaksud apa yang dibelanjakan oleh seseorang kepada ahli keluarganya. Itu Dr. Wahbah Zuhaili bagi definisi. Dia kata apa sahaja yang dibelanjakan oleh seseorang kepada ahli keluarganya itulah nafkah.
Dan para ulama pula mentakrifkan nafkah itu sebagai apa? Sebagai sesuatu yang diberi atau dibelanjakan oleh seseorang kepada isterinya, ahli keluarganya, kaum kerabatnya dan juga orang-orang yang dimilikinya itu hamba lah yang berada di bawah tanggungannya. Tengok dia punya tadi kan. Dia punya apa tingkat-tingkat tadi tu kan. Maknanya bukan spesifik kalau untuk seorang suami isteri sahaja dia tanggung ataupun anak. Dia kepada keluarga, kaum kerabat. Dia akan satu-satu tu. Nanti baik kita itu baru permulaan, baru muqaddimah dan nafkah menurut istilah syarak. Istilah syarak ni kita lebih kepada badu' al-syar'i lah. Bagaimana syarak mengklasifikasikan nafkah ni. Nak bagi definisi nafkah macam mana? Dia kata keperluan asas. Keperluan asas yang diperlukan oleh seseorang untuk mempertahankan hidup dia. Baik berupa wang, makanan, pakaian dan tempat tinggal. Ini adalah keperluan asas. Sebab nafkah. Bila ayah menyediakan makanan, maknanya telah menyediakan nafkah. Ayah menyediakan tempat tinggal, dia sedang menyediakan nafkah untuk anaknya. Okey. Sama juga makanan dan pakaian tadi ya. Wang ringgit itu semua dalam dikategorikan dalam satu kategori itu nafkah. Kategori wang semua tadi tu kan di dalam nafkah. Baik, kewajipan berikan nafkah menurut syarak. Yang ni kita nak tengok satu-satu. Orang pun pertikaikan ya ke mak bapak ni dia kena bagi nafkah ni sampai bila sampai umur berapa kan. So kita nak kena tahu ni bagaimana kewajipan di sisi syarak tadi nak bagi nafkah macam mana. Kita tengok satu-satu kupasan dia. So Ustazah buat secara ilmiah lah kalau ada soalan diizinkan untuk tanya. Angkat je tangan. Bersuara je, tak Ustazah saya nak tanya, saya takut nanti bila sampai akhir nanti ada yang terlupa nak tanya apa ya. Tanya je, tak ada masalah. Saya tak ada halangan ya, boleh tanya. Sambung. Baik, seseorang itu wajib memberikan nafkah makanan, pakaian, tempat tinggal kepada orang di bawah tanggungannya menurut ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua iaitu ayat 233. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut a'udzubillahi minasyaitonir rajim wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Sadaqallahul azim. Maksudnya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, iaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Disebut kat situ, dan sambung lagi, dan kewajipan ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Nampaknya tadi ibu nyusukan anak, tapi ibu ni tanggung oleh siapa? Oleh ayah. Automatik anak tadi ditanggung oleh ayah. Faham ya? Baik, sambung. Nafkah merupakan kewajipan dan bukan pilihan. Ini kena tahu. Suami tidak boleh, ayah ataupun suami tidak boleh memilih, tak nak bagilah. Bukan pilihan tetapi kewajipan. Tak boleh pilih. Mesti nak tak nak kena sediakan. Begitu. Sikit banyak mengikut kemampuan. Faham ya? Dan Allahumma salli ala Muhammad, apa yang dinafkahkan tidak boleh diungkit baliklah. Maknanya kat sini seruan gesaan untuk tadi ayah menafkahkan anak dia, menafkahkan isterinya ya, bukan dia simpan apa yang dia ada. Ini kena faham. Kena keluar, kena belanja. Sebab apa yang dinafkahkan itu yang Allah catat. Yang Allah nak tengok tadi tu. Kalau simpan apa hukum dia? Ada satu hamba Allah tanya pada Ustazah, suami saya suka simpan duit. Ya? Dia tak nak bagi, dia kata dia penat kerja. So dia nak reward diri dia. Dia nak beli jam mahal ke, kasut mahal ke, ya? Dia ada hobi sport ni lah kan. Suka hati dia lah. Boleh ke gitu? Boleh ke? Mesti yang muslimat kata tak boleh Ustazah. Kan? Yang pertama dia kena cukupkan dulu nafkah tadi. Kalau tadi berlebihan untuk kehendak tadi baru boleh. So keperluan dulu baru kehendak.
Faham kita belajar ekonomi kan, ada utility, kepuasan kan. Kena keperluan dulu baru kehendak. Baik. Sambung. Allahumma salli ala Muhammad. Jika simpan juga tadi, jika simpan maknanya suami dah ingkar. Simpan duit tak nak belanja. Dia tak nak nafkahkan. Padahal kewajipan dia tak mau. Tambahan sekarang ni, isteri bekerja. Masalah juga ni, banyak perbincangan tentang isteri yang bekerja. Kalau itu tajuk lain. Tak boleh buat awak hari ni. Takut kacau tajuk kita ni sebab kita bincang tentang anak. Pasal isteri bekerja tu mungkin kita ada satu tajuk khas tentang nafkah pada isteri yang bekerja bagaimana. Mungkin yang itu dah banyak juga orang kupas Allahumma salli ala Muhammad. Sambung dalam surah At-Talaq Allah sebut. Ini ayat ni penting untuk kita faham tentang perkataan infak nafkah tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surah At-Talaq ayat 7. Liyunfiq dhu sa'atin min sa'atihi wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah la yukallifullahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Apa maksudnya? Adalah orang yang punya keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Maknanya apa harta yang Allah berikan kepada dia nafkahkan begitu. Itu kata ikut kemampuan tadi tu. Allah tidak membebani seorang itu melainkan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Maksudnya kalau kata gaji suami 3,000, dia menafkahkan cara 3,000. Dia tidak akan nafkahkan cara 30,000, betul tak? Jadi itu kata mengikut kemampuan, dan isteri tak bolehlah meminta lebih dari kemampuan suami. Faham ya? Itulah. Baik, saya rasa bab tu okey, insya-Allah. Isteri ni dia redha, janji dia, suami sayang dia, semua okey. Betul tak? Ke tak betul saya cakap ni? Wanita ni yang saya nampak lah, saya pun isteri juga kan, bila suami puji sikit, suami sayang, okey dah, okey, semua okey. Tapi kalau Allahumma salli Muhammad mendapat apa kata orang keperluan banyak kehendak pun boleh dipenuhi oleh suami, tapi kasih sayang tak dapat, ni masalah. Setuju tak setuju? Masalah. Saya ni semua ada Ustazah, tapi kosong hati saya ni. Kenapa kosong? Suami saya sekali pun tak pernah puji saya. Dia mesti puji orang lain dulu. Ada ni, kesian. Jadi pujian ni sangat penting. Itulah dia termasuk dalam nafkah. Nafkah apa? Nafkah batin. Betul? Tadi kan emosi kan, sokongan emosi tu nafkah batin. Kata-kata sayang, kata-kata pujian, itu semua nafkah batin. Itu tajuk lain. Okey, balik semula ke pangkal jalan. Mari semula ke pangkal jalan. Itu bab isteri, tak mau. Baik, kita nak bincang tentang anak ni. Baik. Hendaklah orang yang punya keluasan harta tadi bagi nafkah pada orang yang ditanggung tadi tu, dengan rezeki yang Allah berikan kepada dia, dan Allah tidak membebani seorang itu melainkan dengan sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Allah akan beri kelapangan setelah kesempitan. Kalau rasa ya Allah susah ni, ya Allah nak keluarkan duit ni, nak biaya anak dan sebagainya, nak jaga isteri, jaga anak ramai ni, yang ni sakit, yang tak apa, Allah bagi kelapangan nanti insya-Allah selepas kesempitan. Itu janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 7. Baik. Dan kita tengok ayat ini jelas nak tunjukkan bahawa seseorang yang ditaklifkan dengan sesuatu nafkah tidak dibebankan melainkan sekadar kemampuannya. Allah tahu, dan bukan kita ni, bukan maksudnya dia dibuat-buat tak mampu. Dia mampu tapi dia buat tak mampu. Itu lain cerita. Ni Allah kata aku tahu hamba aku ni mampu. Gitu. Dengan erti kata lain, menyembunyikan harta tadi tak bolehlah. Menyembunyikan harta dia mampu, buat tak mampu tak boleh. Sebab Allah tahu dia mampu. Gitu. Sedangkan perbuatan nafkah tadi wajib dan tidak boleh lari darinya. Dan itu pada asasnya nafkah ini sebenarnya asasnya, permulaannya, nafkah ini bermula bila berlakunya sesuatu perkahwinan, bermula dengan suami yang nafkahkan isteri dia. Itu kita boleh rujuk dalam surah An-Nisa ayat 3-4. Semua orang tahu ayat ni saya rasa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'
bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba' wa bima anfaqu min amwalihim. Sadaqallahul azim. Kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan, ini wanita, oleh kerana Allah telah melebihkan orang lelaki tadi dengan beberapa kelebihan ke atas orang perempuan, dan dengan apa yang dibelanjakan ini memberi nafkah kepada mereka daripada harta mereka. Itu nampak ayat tu. Kita faham ayat ni untuk apa? Untuk menggambarkan seorang lelaki jadi pemimpin. Kan? Ayat ni dia nak cerita tentang nafkah juga. Ustazah Allahumma salli Muhammad berkesempatan untuk berguru dengan Syekh berkaitan dengan ayat ni, ayat nafkah ni. So dia kata kat sini pengiktirafan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelebihan lelaki tadi tu, pengiktirafan tu diberikan kelebihan tadi, pengiktirafan tu daripada Allah tu, bukan pada ketua kawasan, bukan, daripada Allah. Allah bagi pengiktirafan kelebihan tadi tu sebab apa? Merujuk kepada perbuatan suami yang telah menafkahi. Izzahnya, Masya Allah, ada satu kedudukan yang sangat mulia pada suami yang menafkahi isteri. Itu adalah asas kepada nafkah tadi tu, sebab berlakunya sebab perkahwinan tadi, dan perbuatan itu yang meletakkan lelaki ataupun suami tadi berada pada sisi yang istimewa. Nampak Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Jadi kerja menafkahi adalah tugas mutlak suami, menampakkan dia mulia di sisi Allah dan ada kelebihan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tidak menafkahi isteri, nampak tak ada lah kelebihan. Gitu. Boleh faham ke saya masuk saya tu? Tak berat sangat kot laras bahasa saya guna ni. Saya guna biasa saja. Tak masalah. Kalau nak tanya soalan, tanya soalan. Baik. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, saya bacakan lagi, bawa lagi dalil yang berkaitan dengan perlunya nafkah tadi diberikan kepada isteri di awal perkahwinan sebelum dapat anak tadi tu. Kita boleh rujuk surah At-Talaq ayat 6. Saya bacakan maksudnya, tempatkanlah mereka para isteri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Apa maksudnya? Mengapa Allah berpesan beri tempat tinggal pada isteri dan ikut dengan ayat jangan susahkan mereka untuk sempitkan mereka? Kenapa Allah cakap macam tu? Sebab kata di sinilah maksudnya memberi nafkah dengan ma'ruf, bil ma'ruf tadi, dengan cara yang baik. Gitu, itu maksudnya tadi tu. Jangan sempitkan hati mereka gitu. Sebab ialah kalau ikutkan tadi kan, dia berkahwin dengan satu orang yang dia tak kenal pada kecil, berkahwin duduk dengan dia. Jadi tadi mungkin dengan mak tadi molek, dengan mak ayah tadi molek. Bila kahwin tadi mungkin susah sikit. Jadi susah, dan ketika susah tak ada wang ni sebenarnya boleh diatasi dengan apa? Kasih sayang. Betul, saya setuju yang ni. Berapa ramai kita tengok orang yang gaji 1,200, bahagia. Saya pernah jumpa satu apa? Allahumma salli ala Muhammad, satu inilah pemandangan. Orang ni Allah rezekikan dia dengan anak yang ramai, gaji suami dia sekian-sekian, sampai ke anak dia cakap dengan saya, Ustazah, saya tak tahu macam mana mak dengan ayah saya ni simpan duit. Saya tahu gaji ayah saya 1,200 saja, Ustazah. Mak saya suri rumah. Tapi kami ni belajar, adik-beradik semuanya belajar tinggi, alhamdulillah. Mana dapat duit kamu tak tahu. Allah yang beri rezeki, betul. Tapi sebab apa? Sebab dia tengok ayah dia memang sangat menjaga muamalah. Ayah dia tak pernah marah mak dia. Tak pernah. Jadi kat situ nampak tak kurang duit tak apa, bila harmoni, perkataan yang keluar tadi dijaga bil ma'ruf kan, iaitu yang menenangkan rumah tangga tadi. Dapat tak? Dapat, insya-Allah. Baik, sambung. Menurut pendapat sebahagian ulama daripada mazhab Syafi'i, perkahwinan atau akad tadilah yang menjadi sebab utama berlakunya tanggungjawab memberi nafkah tadi. Kalau tak ada berlakunya perkahwinan tadi, taklah berlakunya kewajipan beri nafkah. Gitu ya. Baik, sambung. Dan menurut Imam Asy-Syarbini rahimahullahu ta'ala anhu, siapa Imam Asy-Syarbini ni? Pernah tak dengar kitab nama dia Mughniul Muhtaj? Pernah dengar? Kitab antaranya membahaskan tentang solat kan? Siapa yang ikuti kitab tu dengan Ustazah, kita dah sampai
apa tu tajuk awal lagi lah. Sangat baguslah untuk memperbaiki solat. Baik, sambung. Jadi Imam Syabini cakap apa? Dia kata, kalau pun dah berlaku perkahwinan tapi tinggal jauh, tak sama, tetap suami kena bagi nafkah. Yang ini masalah bila isteri ngadu, ya ustazah, saya ni dijejel dengan suami saya, tapi suami saya tak mau datang kat saya kena pergi kat suami saya. So saya belanjakan duit sekian-sekian, naik bas, masa itulah zaman bas lah, naik bas pergi sana, duit gaji saya pun rasa tak nampak kat mana. Saya kena habiskan pakai duit sendiri naik jumpa suami tadi. Suami tak mau jalan, tak mau datang kat saya. Sedih lah, sedih, masya-Allah. Kita doakan macam ni, mudah-mudahan Allah berikan hidayah pada suaminya. Jangan kita kata teruknya, jangan kita tambah lagi. Jangan kita tambah. Allahumma salli ala Muhammad. Melalui perkahwinan tadi lahirlah pula anak. Ni baru nak masuk ni. Baru muqaddimah. Lama dah ustazah baru muqaddimah. Melalui perkahwinan tadi dengan isteri tadi yang mula-mula diberikan nafkah tadi, kemudian barulah lahirnya anak ataupun anak-anak. Jadi pada pasangan suami tadi dan juga isteri tadi, dan kelahiran anak-anak tadi dalam masa perkahwinan ini mewujudkan satu hubungan persaudaraan melalui pertalian darah antara ibu dan juga anak-anak yang dilahirkan tadi. Jadi anak-anak tadi secara langsung tadi menjadi tanggungan kepada bapa dalam bab nafkah. Allah sebut dalam surah Al-Baqarah awal-awal tadi kita baca ayat 233 kan, yang Allah sebut wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf kan. Walaupun dia tak sebut secara langsung pada anak, tapi tadi saya dah terangkan ibu yang menyusu tadi diberikan nafkah, automatik anak tadi diberikan nafkah sekali. Cara ma'ruf. Baik. Ada satu hadis riwayat Al-Bukhari yang mana hadis ini daripada Abi Dzar Al-Ghifari daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi pernah bersabda, saya baru maksud pada hadis tersebut, mereka adalah saudara dan budak kamu, jadi Allah menjadikan mereka berada di bawah tanggungan kamu. Barang siapa saudaranya berada di bawah tanggungannya, hendaklah ia memberikannya makan seperti apa yang dia makan dan memberikannya pakaian seperti apa yang dia pakai, dan janganlah mereka membebani mereka dengan apa yang tidak sanggup mereka lakukan, dan maka jika mereka memberatkan kamu, maka mintalah bantuan mereka. Baik, yang nak di-highlight kat sini ialah apabila ada sahaja orang di bawah tanggungan dia itu semua diberikan nafkah, itu maksudnya. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Walau bagaimanapun sekiranya suami tadi mengabaikan nafkah, ini cerita bab mengabaikan nafkah pada anak-anak. Pernah berlaku cerita pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Hindun kan, cerita ni diceritakan oleh Aisyah. Kejadian ni cerita oleh Aisyah, yang mana Hindun ni datang, dia ngadu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Hindun? Hindun kita orang tahu Hindun ni bukan ke yang isteri Abu Sufyan tu? Betul lah tu. Hindun ni dia datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ngadu. Ni Aisyah cerita. Dia kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang lelaki yang kedekut. InsyaAllah kita punya suami tak kedekut. Alhamdulillah, amin. Dia kata, dia tidak beri nafkah pada saya yang cukup, dia kata, untuk keperluan aku dan anak-anak aku. Dia sebut keperluan aku dan anak-anak aku, melainkan apa yang aku ambil darinya. Maknanya kalau aku tak ambil, tak dapatlah kita orang ni nak makan. Macam itulah. Baik. Dan aku ambil hartanya tanpa pengetahuan dia, wahai Rasulullah. Apa jawab Nabi? Nabi kata, ambillah sebahagian dari hartanya dengan cara yang baik, dalam kadar yang dapat mencukupi keperluan kamu dan juga anak-anak kamu. Dia bagi tahu. Makna kalau yang ingkar bagi nafkah tadi, boleh ambil tak? Boleh, ya, gitu. Jadi tadi tu kita bawakan beberapa dalil yang mengatakan bahawa nafkah tadi bermula, kisah dia mula-mula ada perkahwinan. Bila berlaku perkahwinan, suami nafkah isteri. Bila isteri bersalin, suami nafkah isteri dan anak. Okey, itu saja yang kita nak ceritakan pada awal tadi tu. Panjangnya susah? Ya, panjang. Pasal kita nak buat perbincangan ilmiah. Ada dalilnya, sandarannya begitu. Baik, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tengok pandangan macam mana perundangan Mahkamah Syariah Angkat Malaysia. Bahagian nafkah ini di bawah mana?
Kalau dekat Malaysia, peruntukan undang-undang Mahkamah Syariah memperuntukkan enakmen undang-undang keluarga Islam Akta 303 Seksyen 72 yang menyebut tentang nafkah. Yang ini seorang bapa ataupun seorang suami wajib berikan nafkah kepada anak dan juga isteri dia. Okey, itu. Baik, saya tak akan panjang yang itulah nah. Baik. Dan jumhur ulama, bila sebut jumhur ulama ni maknanya ulama-ulama bersepakatlah. Kita tahu kan mazhab-mazhab kan, mazhab Syafi'i daripada mazhab ulama-ulama ada mazhab Syafi'i, ulama-ulama ada mazhab Maliki, ulama-ulama daripada mazhab Hambali, ulama-ulama daripada mazhab Hanafi. Nah, jumhur ulama berpendapat bahawa memberi nafkah anak yang belum baligh hukumnya wajib. Ini semua orang tahu. Sebab tak baligh kan. Jadi jumhur ulama kata ini tak ada argument lah, tak ada khilaf lah, wajib bagi atas orang tua yang boleh memberikan nafkah, wajib bagi. Maka kewajipan nafkah menjadi gugur ketika anak memasuki usia baligh. Ini ambil sebagai asas dulu. Kita belum kepada masalah furu' lagi. Belum bincang pasal tadi. Anak dah besar, belum lagi. Ini baru usia bawah pada baligh. Jadi jumhur ulama bersepakat mengatakan bahawa bapa wajib memberikan nafkah kepada anaknya yang belum baligh. Wajib, okey. Dan di sisi lain, kewajipan nafkah anak tadi dilandasi dengan nilai bahawa anak adalah tanggungjawab ayahnya. Maka ayah wajib memelihara dan melindungi anak tadi sebagaimana dia lindungi diri dia sendiri. Dan persoalannya, apakah kewajipan menafkahi anak tadi berakhir apabila anak mencapai usia baligh atau ketika ia sudah boleh berdikari? Betul tak? Itu soalan kan, memain-main kepala kita kan. Jika kebanyakan ulama menjadikan baligh sebagai batasan, maka Imam Ahmad bin Hanbal menjadikan kedewasaan dan juga kemandirian seorang tu. Maknanya seorang tu boleh bermandiri, berdiri di atas kaki sendiri, boleh cari duit sendiri, boleh macam tu tempat tinggal sendiri. Itu kita bermandiri. Kalau Imam Ahmad bin Hanbal kata dah dewasa, dah boleh berdikari, bermandiri tadi, itulah batas ukuran dia kata. Sebagai kewajipan yang gugur. Dah gugurlah kewajipan ayah tadi tu. Begitu pula para fuqaha. Apa maksud para fuqaha? Ahli-ahli fiqh, ulama-ulama fiqh yang contemporary. Antaranya seperti Dr. Wahbah Zuhaili almarhum, mengatakan bahawa dia meletakkan syarat kemandirian tu. Maknanya kalau berdikari tu macam mana dia punya kategori kata boleh bermandiri ni maknanya yang boleh menguruskan diri sendiri, ada pendapatan sendiri, dan boleh menjalankan hidup dengan baik. Itu gugurlah kewajipan nafkah ayah tadi. Dua, Imam Hanbali dan juga ulama kontemporari, itu Dr. Wahbah Zuhaili almarhum. Baik, wajib atas bapa memberikan nafkah pada anak. Kenapa? Yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan dengan maksudnya, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Wahai Rasulullah, saya ada dinar." Nabi kata apa? Nabi kata, "Nafkahkanlah untuk diri kamu, guna untuk kamu makan semua. Kemudian saya ada lebih lagi, kamu gunalah untuk nafkahkan anak-anakmu. Kemudian lagi keluarga kamu, lagi kaum kerabat kamu." Macam tu. Baik, sambung. Ada hadis Aisyah, satu hadis secara marfu' daripada Aisyah radhiyallahu anha, dikatakan dengan mafhumnya sesungguhnya sesuatu yang dimakan oleh seseorang yang paling baik adalah dari hasil usahanya, dan sesungguhnya anaknya bahagian dari hasil usahanya. Anak tu adalah bahagian dari hasil usaha dia. Dalam satu riwayat Hakim Al-Baihaqi dikata sesungguhnya anak-anak kamu adalah hibah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah bagikan hibah, maknanya ada satu tanggungjawab, responsibility di situ ke atas anak tadi. Dalam hadis juga tidak dibatasi sampai bila bapa perlu beri nafkah pada anak. Tak ada dalam hadis tak sebut mesti sampai umur 18 tahun lepas tu kad. Contoh kata 21 tahun kad, 23 tahun kad. Tak ada. Dia tidak ada secara qat'i sampai bila. Dia tak ada batasi lah. Tiada batasan waktu lah, maknanya disebut bahawa kalau logiknya bila hak seseorang itu tidak terbatas, maka sepatutnya kewajipan dan tanggungjawab juga tidak terbatas. Dia buat analogi tentang wabil walidain ihsan. Anak-anak kena buat ihsan kepada ibu bapa, buat baik pada ibu bapa. Dia kata tak ada batasan buat baik pada ibu bapa ni. Maknanya ibu dengan bapa tadi bagi pada anak nafkah ni pun tak ada batasan.
gitu nah. Sebab itu. Sambung lagi ya. Dia banyak perbincangan tapi saya skip sikitlah nah. Banyak nota yang saya buat ni. Allahumma salli Muhammad. Kemudian kita tengok bapa hanya dikhususkan dengan kewajipan nafkah untuk anaknya yang masih kecil atas perbincangan tadi awal tadi yang mengatakan bahawa anak tadi di bawah tanggungjawab bapa sebelum dia balik, maka wajib atas bapa tadi untuk menafkahi anak dia sebelum anak dia balik. Jadi menurut mazhab Maliki sebagaimana dikemukakan dalam satu kitab yang dikarang oleh Abu As-Su'ud Ad-Dusuki, dia mengatakan bahawa pemberian nafkah itu adalah bergantung kepada anak tadi dia kata sebelum balignya anak tadi, dan semua itu dikemukakan dalam kitab satu kitab At-Tawdih namanya. Kitab itu yang dikarang oleh Ibnu Abdissalam, bila ia mengatakan yang paling popular sekali pendapat dia kata akhir batas nafkah adalah baligh untuk anak laki-laki dan syarat selamat dia tu. Selamat dekat situ buat maksud apa? Anak tu dia tak gila. Dia bukan ada sakit yang melarat ataupun sakit dia yang tak boleh dia cari kerja. Okey. Itu syarat dia boleh bagi anak dia nafkah sampai bila-bila. Itu adalah yang disebut oleh Ibnu Abdissalam dalam kitab At-Tawdih dia. Tapi belum final. Kita sedang bincang lagi ni. Nak apa, nak sampai dia masak. Kita bincang sampai dia masak. Nah gitu. Kalau katakan masak tu biar masak betul. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Sambung lagi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahawa dia kata wajib bagi bapa menafkahi anak dia sampailah anak itu bermimpi ataupun haid. Apa maksudnya? Balik bagi lelaki atau yang perempuan tadi sampai dia haid. Itu Imam Asy-Syafi'i pada asasnya. Dia kata Allahumma salli kecuali dia sambung kecuali kalau anak tadi ada sakit berpanjangan. Lepas tu dia kata maka mereka diberikan nafkah kerana mereka tidak mampu untuk biaya diri sendiri sebab sakit. Seperti itu juga cucunya sampailah ke bawah. Bukan sekadar anak, cucu pun tadi dia kena nafkahkan. Okey, clear tak setakat tu? Clear Saya ada, semua ada bersama saya ada Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau ngantuk, kalau haus minum air. Tak ada masalah, bukalah kejap mas tu kata lupa pula kan mas ada kan. Sambung. Okey, sambung. Seperti itu juga dia kata kalau cucu tadi hendaklah dinafkahi sekali selama mereka tidak mempunyai bapa yang sanggup memberi nafkah kepada dia. Faham Kita ada anak kita ada anak. Jadi cucu kita ni bapa tadi tak mampu nak bagi nafkah. Kita kena take over. Macam tu. Suami kita. Suami kita kena take over tadi. Kena ambil peranan. Baik. Sambung. Berdasarkan ini, pernyataan ini tadi, yang disebut oleh Imam Syafi'i tadi, wajib atas bapa beri nafkah untuk anaknya kerana usia kecil dan gugur sebab balik, dan gugur nafkah selama anak tidak sakit ataupun berterusan gila ataupun sakit yang berterusan dan baik anak laki-laki atau perempuan begitulah dia kata pada asas dan dasarnya. Kalau gadis tadi, kalau perempuan tadi dia haid, kalau lelaki tadi bila dia balik. Itu maknanya nas-nas yang kita nak bawa ataupun hujah-hujah dalil-dalil mengikut pandangan mazhab Syafi'i mula-mula. Jadi Imam Syafi'i mengatakan nafkah mereka adalah bawah tanggungjawab ayah tadi, tetapi kalau mereka sudah boleh tadi dah balik kat situ, dia kata dah boleh dapat pendapatan, ada harta, mempunyai harta sendiri, dia kata Imam Syafi'i sebut sesungguhnya nafkah mereka ada dalam harta mereka. Kalau dah balik, dah ada harta, nafkah anak tadi ada dalam harta mereka. So ayah tak payah bagi. Itu secara asasnya. Okey? Baik. Ya. Boleh. Tak payah bangun tak apa, duduk tak apa. Ada mikrofon. Kejap kita pakai mikrofon.
Mm-mm. Beristeri dua. Okey. Mhm. Mm-mm. Allah. Mm-mm. Hmm. Allah. Sketsa kehidupan Betul ni, cerita benar ni. So, soalannya makcik? Okey, perkara macam ni dia faham. Baik. Baik, gini. Perbincangan kita pun tak habis lagi, tapi kita terus bagi respon pada soalan makcik tadi, ya. Tadi tanggungjawab tadi mesti datuk bertanggungjawab kan? Kita baca tadi dah cucu kan. So datuk bertanggungjawab. Tapi tadi sebab cucu-cucunya dah susah dapat wang Baitul Mal, ya. Secara apa kata orang Allahumma salli Muhammad, pemerintah lah tu. Kalau Baitul Mal maknanya pemerintah lah yang ada campur tangan pemerintah untuk membiayai anak tadi. Tapi kalau diambil oleh datuknya untuk membiayai pula tanggungan yang lain, maknanya kat situ dia sudah tidak amanah pada tanggungjawab tadi. Boleh diadukan semula kepada pihak Baitul Mal, pihak yang berwajib tadi tu. Kena adukanlah supaya tahu cerita sebenar, duduk perkara sebenar, supaya Baitul Mal taklah anggap budak ni tadi dah sudah dijaga kemaslahatan dia. Budak ni tadi dah dapat dah. Baitul Mal mesti dianggap gitu. Tapi kalau tak ada orang bagi tahu dia, mana dia tahu? Kena bagi tahu pada Baitul Mal. Maknanya kena sama ada call lah apa semua, bagi tahu Baitul Mal, cakap terangkan duduk perkara yang sebenar. Kena. Allah. Ada orang yang boleh bantu tak? Ada orang boleh bantu? Saya rasa boleh pihak penganjur untuk take note yang ni masalah makcik ni kita akan selesai dulu mahkamah. Okey, lepas ni insya-Allah. Makcik lepas ni insya-Allah. Okey, saya yang tu kita kena ada tindakan susulan lah kita tak bincangkan sini, tapi akan adalah jalan-jalan dia untuk kita selesaikan masalah tu. Okey cik boleh? Tak apa, insya-Allah kita pakai cara yang benar lah, yang betul, secara undang-undang lah, ya. Okey ya. Selepas ni makcik insya-Allah. Lepas ni kita jumpa ya. Insya-Allah baik. Tak apa, nanti kita cakap keputusan di lepas ni. Boleh insya-Allah. Mudah Allah bantu. Okey cik. Lepas ni. Lepas habis ni ya. Okey, saya sambung lagi. Dalam satu jurnal ilmiah, Allahumma salli Muhammad, diletakkan tentang kewajipan seorang ayah untuk memberi nafkah kepada anak dia berhubung dengan keadaan anak yang memerlukan pertolongan ayah. Ni baru nak masuk pelan-pelan. Berhubung dengan kewajipan tadi ayah nak bagi nafkah pada anak kerana keadaan anak, kondisi anak tadi tu yang memerlukan pertolongan ayah dia. Oleh sebab itu kewajipan beri nafkah kepada anak yang sedang memerlukan bukan sahaja khusus kepada anak yang masih kecil. Baru masuk intro dia. Bukan sahaja untuk anak yang masih kecil. Anak yang sudah dewasa, yang dalam keadaan miskin, apalagi jika terdesak keperluan nafkahnya, maka wajib, perkataan wajib dinafkahi oleh ayahnya yang sedang berkelapangan. Apa maksudnya? Ayahnya ada duit lah, ada harta lah, maka ayah ni kena nafkahkan anak dia tadi. Okey, clear yang tu yang tu kita dah jawab soalan lah tu. Baliklah kita. Boleh? Belum lagi dah. Sambung lagi. Baik. Alhamdulillah. Jadi tadi kita dah saya petik itu daripada sebuah jurnal sebab apa? Jurnal tu jurnal ilmiah
yang dibawa pendapat mazhab Syafi'i kemudian diulas, dan saya bawa juga pendapat-pendapat mazhab-mazhab, apa namanya tadi, mazhab Syafi'i, Hambali tadi kan disebutkan. Jadi Dr. Nasrul Jami dia kata dalam satu penulisan jurnal disebut, hakikatnya menyatakan bahawa tiada batas waktu. Sebab tadi kan dah ada tadi kan pernyataan bahawa kalau tak semestinya kecil, kalau dewasa tapi dia susah, dia tak boleh nak penuhi kehidupan dia. Ayah tadi wajib memberi nafkah. Kalau ayahnya lapang, ada duit bagi. Gitu. Jadi sebab tu tadi dia kata tak ada batasan waktu lah maknanya. Tadi kita bincang tadi Syafi'i kata dah balik tak payah beli. Tak, dia kata itu asasnya. Ya. Tapi kalau ada kes-kes yang berlaku, kan? Masyaqah yang berlaku, apa namanya, Allah SWT Muhammad, dalam isu-isu semasa. Kalau kita tengok sekarang isunya adalah pandemik, kan, berapa ramai orang kehilangan pekerjaan, ya. Jadi ada yang alhamdulillah mungkin sebelum tu dia memang berharta orangnya pun semua, tetapi bila pandemik dia kena buang kerja. Saya baru bercakap dengan salah seorang hamba Allah, dan beberapa lagi hamba Allah yang diuji oleh Allah kehilangan pekerjaan. Jadinya dia sebut bahawa masa dia bekerja, duit gaji dia memang cukup-cukup untuk bayar semua hutang-hutang. Okey. Itu. Jadi bila dia tak bekerja, hutang-hutang tadi nak bayar pakai apa? So dia jatuh miskin. Nampak ya? Allahumma salli Muhammad. Okey. Sambung lagi. Sebab itu Dr. Nasrul kata tak ada had, tak ada batasan untuk beri nafkah kepada anak, sepanjang anak tersebut tadi memerlukan bantuan ibu bapanya, umpamanya kerana mereka tadi belum mempunyai kesempatan untuk cari harta, atau tidak mempunyai kemampuan nak cari harta, ataupun dalam keadaan sakit, gitu. Dan Allah SWT Muhammad, menurut jumhur ulama fiqh, orang tua tidak wajib beri nafkah kepada anak yang sudah balik tadi. Kita refer balik tadi. Tetapi kenapa pula ada? Okey, ini berlaku tadi kan sebab-sebab yang mendatang. Sebab-sebab yang mendatang tadi yang kita sebut, tiba-tiba anak ni bertukar jadi susah hidup dia. Adakah ayah nak biar sahaja? Sebab dia kata saya pun tanggungjawab habis dah Ustazah. Dia ni dah berkahwin, dah ada anak pun, ya. Biarlah dia urus sendiri keluarga dia. Zaman saya susah dulu dah habis dah. Tapi ayahnya senang. Tak bolehkah ayahnya bagi nafkah pada anak dia? Dia akan bersabit dengan sedekah pada kaum kerabah tadi yang awal-awal kita baca tadi tu. Nampaklah? Sedekah yang utama adalah pada kaum kerabah. Kerabat kita lah. Baik. Allahumma salli Muhammad. Jadi kalau tengok tadi, Allahumma salli Muhammad, Imam Hanbali mewajibkan orang tua tadi nafkahkan pada anak dia tadi, ya. Allahumma salli Muhammad. Ketika mana anaknya masih lagi memerlukan dan berhak menerima nafkah daripada orang tua dia. Kalau ada sakit ke apa tu, lagilah berhak. Sebab tu ada pertimbangan ulama, iaitu macam Imam Hanbali punya pandangan tadi kan, mengikut kepada keadaan anak tadi. Seperti juga yang disebut oleh Wahbah Al-Zuhaili, yang disebut oleh Al-Zuhaili dalam Fiqh Al-Islami, yang menyebut tentang keadaan anak tadi. Kalau yang memerlukan kepada nafkah, maka ayahnya kena bagi nafkah walaupun anaknya sudah pun balik. Okey, faham Okey, maksud dia senang sahaja. Baik. Jadi ada perbezaan pendapat sebenarnya dalam untuk melahirkan satu hukum. Contoh macam kita tengok, saya bawa satu-satu semua orang meneliti pendapat Imam Hanafi ataupun Hanafi, mazhab Hanafi, Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Dia kata orang tua tadi tak boleh dipaksa bagi nafkah pada anak. Kita bawalah pendapat ni, pendapat imam mazhab-mazhab tadi, ya. Kalau Hanafi dengan Syafi'i disebut orang tua tidak boleh dipaksa untuk beri nafkah kepada anak yang sudah balik, yang mampu bekerja. Dia mampu bekerja, ingat betul-betul Dia tak Allah SWT Muhammad, tak boleh kita paksa mak ayah dia bagi nafkah pada anak tadi kalau anak tadi dah balik dan mampu bekerja. Tak boleh paksa yang dia bagi. Kecuali jika anak tersebut mengalami cacat fizikal ataupun cacat mental dia.
yang menghalang dia untuk dia bekerja, ataupun sebab-sebab yang lain seperti lumpuh, buta, ataupun sebab-sebab lain yang tidak boleh dia diterima bekerja di pihak oleh majikan. Okey, yang itu boleh ayah tadi tu menafkahkan hartanya pada anak tadi. Okey, clear Itu pendapat Hanafi dan juga Syafi'i. Tapi menurut ulama Hambali tadi ada dua riwayat daripada Imam Ahmad. Dia kata yang satu disebut Ibnu Qudamah telah membawa pendapat bahawa anak yang sudah baligh dan mampu bekerja tapi tak ada pekerjaan, dia mampu bekerja tapi tak ada pekerjaan, maka orang tuanya wajib menafkahinya. Dia dah baligh, boleh pun bekerja tapi tak ada pekerjaan, maka orang tua dia, ayah dia wajib menafkahi anak tadi. Dan pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi izin kepada Hindun tadi untuk ambil harta tadi kan, ambil sikit perbelanjaan tadi kan, sekadar untuk belanja dia. Dan hadis tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak bezakan pun antara anak yang sudah baligh ke, yang cacat ke, ataupun tak kemampuan tadi. Okey, itu adalah sandaran hadis di sisi pendapat Imam Hambali. Faham Okey. Kita tengok pernyataan yang kedua tadi, Imam Hambali menyambung lagi. Tadi yang pertama Hanafi dan juga Syafi'i. Yang kedua ni Hambali. Imam Hambali sambung lagi, dia kata anak yang baligh yang tidak memiliki pekerjaan padahal mampu bekerja dianggap seperti anak cacat yang terhalang untuk dapat pekerjaan. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dalam hal ini orang tua tetap wajib menafkahi anak yang baligh tadi yang belum memiliki pekerjaan ataupun yang sedang dalam pengajian. Ini orang Melayu kita faham. Anak mengaji, anak belajar kat universiti memang kena bagi nafkah kan. Baik. Sedangkan ulama Hanafiyah dan juga Syafi'iyah berpendapat bahawa anak yang sudah baligh dan mampu bekerja tadi, orang tuanya tak wajib untuk bagi nafkah. Hambali kata wajib bagi nafkah kalau dia tak dapat kerja. Selagi tak dapat kerja, selagi tu ayah tadi wajib bagi nafkah. Clear? Clear? Okey. Yang ketiga, jumhur ulama fiqh dan juga salaf menganggap anak yang baligh yang tak dapat bekerja kerana sedang menuntut ilmu ataupun yang sealiran dengannya lah, maka orang tua tadi wajib menafkahi anak tersebut. Dan Allahumma salli ala Muhammad, kita tengok banyak ulama yang sepakat dan setara ataupun sependapat dengan pendapat jumhur ulama fiqh ni yang mengatakan bahawa kalau anak tadi tak bekerja tadi, masih menuntut ilmu, maka ayah dia kena nafkahkan. Habis, itu full stop. Okey, saya sambung lagi. Yang keempat pula, ulama fiqh sepakat bahawa anak perempuan ni dianggap lemah lah oleh orang tua. Jadi orang tua tadi wajib menafkahi anak perempuan walaupun anak perempuan tadi sudah baligh. Kita refer balik tadi Syafi'i kata tadi kalau dah baligh tak payah kan. So tengok ini pendapat ulama fiqh yang sepakat mengatakan bahawa anak perempuan kita tanggung, ayah tanggung bagi nafkah. Kewajipan nafkah atas orang tua tadi berlaku sampailah anak perempuan tadi bernikah ataupun anak perempuan tadi bekerja. Okey, ambil note anak perempuan tadi bernikah ataupun anak perempuan tadi bekerja. Faham Dan jika ia bekerja, maka orang tuanya tidak wajib untuk menafkahinya lagi, kecuali jika penghasilan kerja tadi kerja sungguh-sungguh ni tapi gaji tak cukup duit dia nak tampung kehidupan dia, maka orang tua wajib memenuhi keperluan anak tadi. Mana yang kurang dia top upkan. Sedangkan anak lelaki yang sudah baligh, maka ulama fiqh berpendapat berbeza pendapat. Ada beza pendapat, ada dua versi. Sebagaimana yang telah kita nyatakan tadi tu. Satu balighnya dah baligh tapi dia mungkin sakit boleh tanggung. Satu lagi baligh dah bekerja, macam tu. Dia ada dua versi. Okey. So clear So yang kelimanya kita tengok jika seorang anak sudah mampu bekerja namun belum baligh lagi. Tak baligh tapi dia boleh bekerja. Ramai kan saya tengok sekarang ni. Ada yang ni dia kreatif, dia jual kopi yang Nestem tu kan. Saya tanya, tak sekolah ke sekolah? Bila sekolah? Sekolah pagi. Petang kita orang jual Nestem ni. Jumpa je orang ni, dia pergi kerja bawa kopi Nestem tu. Kadang saya takut kena langgar kan. Dapat duit dah.
telefon dia lagi mahal daripada kita tau. Saya kebetulan lah, dia sembang kawan dia. Dan kau pakai handphone apa? Oh, kawan keluar. Wih, mahalnya handphone dia. Dia kata, kakak aku lagi mahal tau handphone dia. Oh, kakak dia lagi mahal handphone dia. Dah ada pendapatan dah. Walaupun baru sekolah, pandai dia cari duit. Macam mana ni? Dia kata, jika seorang anak tak balik lagi, tapi dia kata dia boleh mencari pendapatan, Allahumma salli ala Muhammad, maka orang tua tadi boleh mempekerjakannya ataupun nafkah tadi diambil dari penghasilan itu. Boleh tak orang tua tadi ambil? Orang tua tadi boleh ambil sikit lah daripada anak yang belum balik tadi, ambil sikit. Belanjakan untuk anak yang belanjakan untuk dia semula lah. Maksudnya orang tua tadi sikit je, tak berapa nak ada duit. Kita tahu macam fenomena kehidupan di kota ni, ada banyak orang yang miskin bandar kan. Jadi dia kerja pun tak berapa nak gaji. Anak jual, anak punya pendapatan lagi lumayan. Boleh tak mak ayah ambil sikit? Ambil untuk beli keperluan rumah, sama-sama makan. Boleh. Disebut kat sini. Nama orang tua tidak boleh memaksanya untuk bekerja. Orang tua tak boleh paksa anak dia kerja jadi buruh paksa, tak boleh. Tak boleh. Dia kerja, tak pergi sekolah, tak boleh gitu. Dan orang tua dibolehkan untuk mengambil tadi sikit tadi tu, namun jika ia menolak atau lari dari pekerjaan, maka kewajipan nafkah tadi pada orang tua tetap berlaku. Contoh kata anak tadi kan tak nak jual lah mak, punya ni kata penat lah, nanti nak pergi sekolah lagi, kerja sekolah banyak. Orang tua kata tak boleh. Kalau tak pergi jual, tak boleh makan. Tak boleh ugut anak macam tu. Siapa dia buat? Tak buat. Tak buat. Mana ni insya-Allah kat sini tak buat belakang. Jangan ugut anak kalau tak pergi berjual ni, jangan makan. Jangan harap boleh makan. Jangan ugut anak macam tu, sebab nafkah wajib diberi oleh orang tua tadi. Okey, baik. Adapun pendapat ulama Hanafilah tadi, dia kata orang tua tidak memiliki batas maksima tadi. Dia mengatakan tak ada batas pun. Nak bagi sampai bili-bili pun boleh, untuk nafkah anak tadi tu sebenarnya berdasarkan pada pertimbangan lah, pertimbangan ikut hal keadaan anak tadi tu. Maka sangat sedikitlah peluang bagi orang tua tadi untuk melepaskan diri daripada memberi nafkah pada anak. Bila tak ada batasan nafkah tadi sampai umur sekian kan. Bila tak ada batasan, maknanya sampai bila anak tu perlu kena bagi. Ini bermaksud bukan senang-senang ibu bapa ataupun orang tua tadi ataupun ayah tadi nak melarikan diri pada kewajipan memberi nafkah. Baik, secara umumnya tidaklah sebut tadi dia punya batas itu. Jadi kita pun faham bahawa Allahumma salli ala Muhammad, perbincangan tadi saya rasa pada saya kiranya memang sudah dibawakan beberapa pandangan para ulama tadi tu, ya. Namun masalahnya antara anak tadi ada kata nak bagi nafkah tadi, antara masa dia setelah balik tadi sampai umur 23 tahun. Kadang-kadang ada terpakai di setengah tempat. Contoh kalau macam di Indonesia kan, dia macam kita 18 tahun 18 tahun adik nak main kan, tengok negeri kan, yang 21 tahun kan, 18 tahun. Tapi banyak 18 tahun lah yang saya baca, 18 tahun. Jadi dia kata orang balik bukan 18 tahun, betul tak? Dia balik mungkin tadi 15. So in between of 13 sampai 18 tadi, 5 tahun tadi, siapa nak tanggung? Itu adalah tanggungan ayah, tanggungan bapa. Dekat sinilah masuknya teori maqasid syar'iyah yang diketengahkan oleh Ibnu Ashur, yang mana dia kata maqasid syar'iyah ini bertujuan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta. Penting lah, sebab tu dia kena nafkahi juga anak tadi tu, untuk nak jaga 5 kebajikan tadi di sudut dari segi maqasid syar'iyah ni, teori tadi tu. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, itu yang dikatakan oleh Ibnu Ashur tadi, memelihara, dia kata khamsah tadi tu, itulah tadi, nyawanya, agamanya, akalnya, keturunannya, hartanya, ya. Baik. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, sambung lagi. Kalau anak tadi yang dah lebih tadi sampai umur 23 tahun, macam mana pula? Lagi besar daripada 18 tahun tadi kan? So dia kata ulama sebelumnya macam Imam Al-Ghazali dan juga Imam Asy-Syatibi, ya, menjadikan teori maqasid syar'iyah ini pada asasnya bersifat akhlaqi, iaitu Allahumma salli ala Muhammad, dia tak dia masuk kepada bahagian nafkah. Asas teori tadi tu diubah,
diterangkan, dijelaskan, diterjehkan, dihuraikan, dia tak masuk bab nafkah. Tetapi Ibnu Ashur masukkan maqasid syariah tadi dari sudut nafkahnya. Daripada itu dia kata, daripada kriteria yang disebutkan tadi yang kita bincang panjang-panjang tadi tu, kriteria anak ni susah, anak ni miskin apa semua tu, dia kata itu maksudnya daruriyah. Apa maksud daruri? Keperluan, mendesak, daruri. Pernah tak dengar perkataan darurat? Darurat saya tahu susah. Daruri tak berapa nak tahu. Daruri tu senang cakap, saya cakap darurat tadi, keperluan mendesak. Jadi dia kata kriteria daruriyah tadi tu sebenarnya lah yang menjadi ancaman ke atas nyawa ataupun jiwa. Perasan tak? Kalau anak tadi dah tak mampu nak bekerja, boleh tak dihidup elok? Tak boleh. Itu yang memberi kesan kepada jiwa tadi. Itu bila kita sebut dari sudut maqasid syariah, teli tak? Padan kan? Oh padan. Oh patutlah, memang betul. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Ibnu Ashur dia telah melangkah lebih jauh menjadikan maqasid syariah ini sebagai instrumen nak menetapkan hukum pada bapa wajib menafkahi anak dalam keadaan daruriyah. Daruri. Sangat keperluan yang sangat mendesak tadi tu. Jadi boleh tak bapa menafkahkan? Jawapan dia boleh. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi maslahahnya sangat besar. Maslahah untuk anak yang ditanggung tadi, anak yang dinafkah tadi, dalam keadaan anak itu memerlukan pertolongan sangatlah besar. Maslahah ni maknanya kebaikan. Apa kebaikan bila ayah tadi tetap mengambil tanggungjawab? Dalam keadaan anak tadi boleh bekerja, tapi anak tadi tak mampu pun nak bayar bil rumah dia, tak mampu pun nak bayar bil api, bil air, kereta dan sebagainya, tak mampu, banyak tunggakan. Bapa, macam mana tindakan bapa? Bapa tadi kata itu keperluan daruriyah atas tadi teori dan instrumen maqasid syariah tadi, maka bapa tadi hendaklah dia menafkahkan anak tadi tu, memberi nafkah pada anak mana yang tak cukup tadi. Bukan anak dia bukan tak bekerja, nak bekerja, tapi tampung mana yang tak cukup. Itu lebih besar dia punya pahala dia. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita tengok, kita buka hadis, mana-mana hadis pun disebut tentang pahala bersedekah ni, tingkatan-tingkatan tu. Maknanya siapa dulu yang layak menerima sedekah? Kalau seorang bapa ini dia adalah hartawan, contoh kata, dia banyak bersedekah. Sedekah yang paling utama kepada siapa? Sang kerabat. Pandai, alhamdulillah. Okey, saya rasa itulah penerangan tentang tadi tingkatan. Saya bawa pandangan-pandangan daripada mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali dan juga Maliki. Mudah-mudahan semuanya cerah belaka. So boleh kita buka Q&A lah. Siapa nak tanya soalan? Ada soalan? Tak ada soalan. Zakat fitrah bawah tanggungan ayah, tak kahwin lagi kan? Bawah tanggungan ayah. Walaupun betul. Okey. Boleh? Ada soalan lain? Yes, sila. Okay, terima kasih pada soalannya. Betul. Walaupun tajuk kita tajuk anak-anak kan. Kalau nak buka bab isteri ni memang kena satu tajuk yang sangat besar. Okay, tapi sebabkan ada soalan tadi, isteri yang nusyus adakah dia hilang kelayakan menerima nafkah daripada suami? Jawapannya ya. Jawapannya ya. Tapi nusyus yang bagaimana? Macam mana yang kita katakan dia dah nusyus? Bagaimanakah kriteria yang kita boleh jatuhkan dia sebagai nusyus? Allahumma salli ala Muhammad. Apa sebab?
Contoh kalau kita tengok Allahumma salli Muhammad cerita isu semasa lah. Nah, isu semasa betul tak? Isteri dibunuh, ya. Sebelum isterinya meninggal dunia, banyaklah juga posting-posting yang menggambarkan bahawa isteri tidak mendapat nafkah pada suami. Isterinya yang survive sendiri, beli keperluan rumah, sampaikan isteri tadi taklah menyediakan keperluan suami. Di situ suaminya jatuhkan isterinya nusyuz. Boleh tak kalau gitu? Tak boleh. Sebab kat situ suamilah yang nusyuz dengan Allah. Suami tak ada istilah suami nusyuz dengan isteri, tak ada. Tak ada Suami istilahnya nusyuz dengan Allah. Dia telah derhaka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dalam kategori tadi, boleh tak kita kategorikan isteri tadi tu, keadaan tadi kita kategorikan isteri tu nusyuz dah pada suami dia? Tak boleh kita kategorikan dia sebagai nusyuz, sebab dia yang tolong melengkapkan rumah tangga, tolong cari duit, biaya anak dan sebagainya. Suami tuduh isterinya nusyuz sebab tak sediakan makanan untuk dia. Sedangkan dalam Islam sebut suamilah yang kena sediakan makanan untuk isteri. Dan Imam Hambali sampai disebutkan sampai tahap menyuapkan ke mulut isteri, suami kena buat. Kata makanan yang ready to eat. Begitu sekali. Allahumma salli Muhammad. Tapi kalau yang nusyuz tadi, suami dah buat baik dah, dah memang bagi nafkah cukup apa semua, dia nusyuz macam mana? Dia melawan suami dia. Apa suami dia kata dia tak mau benda-benda yang dalam syariat lah. Nah, kalau suaminya suruh engkar benda yang bertentang engkar, benda yang bertentangan dengan syariat, suami suruh buat, isteri dia engkar. Dia tak boleh kata nusyuz. Tapi benda yang dalam, contoh awak solat, awak tutup aurat, isterinya tak mau. Dia tak mau tutup solat, tak mau tutup aurat. Nah, Allah SWT Muhammad. Lepas tu apa lagi benda-benda lain yang dibuat yang haram, itu barulah kita kata isteri dia nusyuz. Sebab suaminya sudah menjalankan sepenuh tanggungjawab 100% pada isteri, kemudian isteri tak ikut cakap suami, benda-benda yang berkaitan dengan syariat, maka kat situ baru boleh ditentukan sebagai nusyuz. Ada tak hak isteri untuk dapat hak nafkah? Tidak selagi isteri tadi tidak bertaubat. Apabila isteri tadi bertaubat, kan ayat Quran katakan, maka hendaklah suami tadi continue bagi semula nafkah. Itu secara ringkasnya. Boleh tak jawapan tu? Okey, alhamdulillah. Ya, sila. Ya, silakan Kak Aziz. Masya-Allah. Tak apa, tak apa. Boleh bagi mic kepada Kak Aziz jap. Sebab nanti saya tak dengar sebab dia pakai mask. Sebelum tu saya nak tanya, cucu tadi dia belajar ke? Okay. Dia dah bekerja? Okey, baik, maksud tadi Allah SWT Muhammad, cucu tadi ni dia dah besar, dah umur 18 tahun. Maknanya tadi dah akhir balik. Kalau Imam Syafi'i kata totally tak payah dinafkahkan lah. Tetapi tadi sebab dia tadi ada kekangan. Tadi satu keadaan dia, kemungkinan dia sedang belajar. Kalau belajar, dia ditanggung oleh siapa? So mungkin nenek dia tadi memang nak bagi dia nafkah. Okey, kemudian tak cukup, dia minta dengan zakat. Boleh tak? Jawapan dia boleh, sebab kategori dia tadi apa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil boleh, tak ada masalah, sebab orang belajar ni boleh dapat zakat. Tapi kalau katakan dia dah bekerja,
tetapi masih tak cukup. Okey, sebab tu kita ada kategori fakir, ada kategori miskin. Faham Miskin dia bekerja, tetapi pekerjaan tadi tidak dapat menyumbang 100% kepada keperluan dia. So tak cukup, hanya separuh saja. Maka layak tak dapat zakat? Layak. Kalau buka kategori zakat lembaga zakat Selangor, ya, memang dia layak mendapat zakat kalau keperluan dia memang tak cukup langsung. Dia bekerja. Kalau yang fakir ni dia tak ada pekerjaan langsung. Kalau kita buka surah Al-Kahfi kan, tengok macam mana kan, masya-Allah, dikatakan miskin tu. Kan Nabi Musa alaihi salam naik perahu dengan Nabi pandai Nabi Khidir. Kemudian kan Nabi Khidir tembukkan perahu tu. Kan? Nabi Musa pun jadi macam hairan. Bila hairan, Nabi Musa rasa macam, kenapa pula dah tebuk perahu ni? Kenapa kau tebuk perahu ni sedangkan dia dah miskin? Kat situ perkataan miskin. Miskin tapi ada perahu. Ada harta, miskin ni dia ada, tetapi daripada apa yang dia ada tadi tidak boleh mengadakan pendapatan, tak boleh menghasilkan satu pendapatan untuk dia meneruskan kehidupan. Miskin. Contoh, orang dia ada rumah, tapi rumah dia tak boleh bagi manfaat untuk dapatkan duit, tak ada apa, dia boleh duduk di rumah tu, tapi dia tak ada pendapatan. Miskin. Faham sebab tu kategori miskin kita kena betul-betul susuri betul-betul. Bukan kita kata dia dah ada rumah tu, kaya lah ada rumah. Tengok pula betulkah dia tu ada rumah dan dia ada benda nak makan dalam rumah tu. Kalau kata sampai tahap dia tak ada benda-benda nak makan, beras tak ada, makanan semua tak ada, maknanya dia miskin. Tapi ada rumah. Kalau fakir, rumah pun tak ada. Macam alhamdulillah Ustazah terlibat dalam kajian bersama dengan gelandangan. Alhamdulillah. Jadi kat situ kita tengok bagaimana boleh dapat tengoklah iaitu kategori fakir ke miskin. Fakir, tak ada apa-apa, tak ada apa-apa, pekerjaan tak ada, pendapatan tak ada, rumah tak ada, fakir. Boleh dah dapat zakat? Boleh. Boleh. Terjawab tak? Okey, alhamdulillah. Terima kasih. Ada soalan lain? Faham lagu ni mungkin perut pun dah macam dah bunyi-bunyi kan? Perut dah bunyi pukul 12 kan? Saya pun tak perasan sehingga pukul berapa Ada soalan? Tak ada. Faham lagu dah? Ya, waalaikumsalam. Baik. Terima kasih memang tanya. Baik, kanak-kanak istimewa mana kita panggil ada kurang upaya dari sudut fizikal, mungkin sudut mental. Disebut oleh Imam Hambali. Dia termasuklah kanak-kanak yang dia sakit berpanjangan. Ataupun tadi dia Allahumma salli Muhammad diterjemahkan oleh ulama yang kontemporari, Wahbah Zuhaili, Ibn Ashur disebut yang macam mengalami kelainan upaya autism disebut. Macam mana dia punya nafkah dia? Kalau dia ada ayah dia wajib bagi nafkah. Kalau ayah dia tak ada, ayah dah meninggal dah. Okey, wali dia, siapa? Datuk dia. Adik-beradik pada ayah dia wajib mengambil tanggungjawab tadi, biaya anak saudara tadi tu. Adik-beradik ayah tadi wajib ambil, itu wali pada anak tadi kan. So kena tanggung. Okey, katakan dah tak ada dah, wali kata wali mujbir lah panggil, datuk tak ada, pak dara tak ada, semua tak ada belaka. So siapakah yang wajib mengambil tanggungjawab? Pemerintah. Okay. Siapakah minta tempat dia? Tengoklah kat situ, mungkin dia adun dia apa semua kan, yang kena ambil mula ketua kampung lah. Ketua kampung, penghulu dan sebagainya ambil tahu dan cakna tentang anak OKU ni tadi bagi. Sebab tu sekarang alhamdulillah kita di Malaysia gini, thumbs up lah, ada JKM, ada apa semua lah. Saya buat kajian di Turki, sebulan di Turki, masya-Allah. Dia tak macam kat Malaysia, rumah perlindungan apa semua kan banyak kat Malaysia ni, JKM dan sebagainya, masya-Allah. Beruntunglah orang Malaysia kan, tak ada sudut tu. Jadi Allahumma salli Muhammad, kalau ada yang kelainan upaya, dia ada tempat rumah perlindungan sebagainya, boleh bawa ke JKM. JKM boleh bagi allowance pula kepada anak-anak yang kelainan upaya. Betul kan? Betul, boleh dapat. So berdaftarlah dengan JKM, so dapat allowance tu. So alhamdulillah memang banyaklah channel-channel yang boleh membantu tadi tu. Jadi Ustaz harap menjawab soalan tadi ya. Okey.
Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Cukup sekadar itu insya-Allah pertemuan kita hari ini. Insya-Allah kita akan bertemu jika Allah izinkan pada masa yang lain insya-Allah. Kita tawakuf dulu dengan bacaan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'alimna farudduhu ilaina 'inda hajatana ilaihi. Allahumma rabbana hab lana minas salihin wal faizin. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحي بمعرفتك وأمس على الشهادة في سبيلك إنك نعم مولى ونعم النصير اللهم آمين. Ya Allah, berkatilah majlis ilmu kami ya Allah, tetapkanlah hati kami pada jalanmu ya Allah. Ya Allah, berkatilah keseluruhan hidup kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah iman kami ya Allah, selamatkanlah kehidupan kami ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua.